Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang dihormati Ketua Unit Teknologi Encik Abdul Haris bin Johari, pensyarah-pensyarah kanan Dr. Azman bin Jais dan juga Mr. Chu. Okey, baiklah. Ini merupakan taklimat yang terkini bagi menjelaskan semula berkaitan dengan pentaksiran berterusan EDUP 2112 untuk teknologi dan media pengajaran bagi PDPP ambilan Oktober 2023. Okey. Ini merupakan pensyarah-pensyarah bagi mata pelajaran EDUP 2112 teknologi dan media. Okay, iaitu Encik Haris bin Johari, Ketua Unit, Encik Chu Hing Peter adalah pensyarah akademik dan juga SME, Subject Matter Expert. Dr. Azman bin Jais, pensyarah dari Jabatan Kesemangatan Akademik dan juga pensyarah akademik untuk subjek teknologi dan media pengajaran. Dan saya sendiri, Puan Juliana binti Jaris, sebagai penyelaras EDUP 2112 PDPP ambilan Oktober 2023 dan juga sebagai pensyarah akademik. Baiklah, untuk makluman semua, pentaksiran berterusan ini adalah untuk subjek EDUP 2112 iaitu teknologi dan media pengajaran. Dan PB bagi subjek ini akan diberikan kepada siswa ambilan Oktober 2023 semester 2 tahun 1 kumpulan S2 T1 01 Pi, 02 Pi, 03 Pi, 04 Pi, 05 Bahasa Arab, 06 Pendidikan Islam, 07 Bahasa Arab, 08 Tahfiz dan 09 Bahasa Arab. Okey. Dan pentaksiran berterusan bagi subjek EDUP 2112 ini merangkumi ujian penghasilan produk dan juga persembahan pengurusan grafik iaitu infografik. Okey. Bagi subjek bagi ujian kita telah pun adakan pada 26 hari bulan Februari 2024. Untuk penghasilan produk iaitu Google Site adalah bermula pada 26 Februari 2024 dan tarikh penghantaran adalah pada 14 Mac 2024. Okey, ini tarikh ini adalah tarikh terkini selepas ada perbincangan antara unit teknologi dan juga subjek-subjek yang merangkai bersama dengan unit dengan subjek EDUP 2112. Okey, memandangkan tajuk-tajuk bagi RPH baru saja diperolehi pada Jumaat lepas, maka kami kumpulan pensyarah EDUP 2112 telah pun memutuskan bahawa tarikh penghantaran terkini untuk Google Site adalah pada 14 Mac 2024. Manakala untuk infografik, tugasan infografik perlu dihantar pada 28 Mac 2024. Diharapkan dengan anjakan daripada tarikh ini semua siswa dapat melaksanakanlah kita punya PB dengan hasil yang baik. Okey, seterusnya. Untuk makluman semua, sekali lagi dimaklumkan bahawa tugasan ini, tugasan bagi PB EDUP 2112 terbahagi kepada 3 iaitu tugasan 1 sebanyak 30% bagi ujian yang telah diberikan pada 26 hari bulan 2 2024 dan ujian tersebut merangkumi 3 topik bagi bab 1, bab 2 dan bab 3. Okey. Manakala tugasan kedua menyumbangkan sebanyak 50% iaitu
Google Site dan juga aplikasi interaktif yang diimplementkan di dalam Google Site tersebut. Seterusnya adalah 20% bagi tugasan infografik. Bagi tugasan 2, iaitu projek Google Site dan aplikasi interaktif. Okay. Subjek ini memerlukan sebanyak memerlukan beberapa tugasan, iaitu satu, apa tujuannya adalah untuk keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih berkualiti dan memperkayakan hasil proses pembelajaran yang memenuhi inisiatif KPPB. Okay. Google Site yang dibangunkan perlulah berasaskan elemen-elemen multimedia dan prinsip reka bentuk Casper. Casper ni adalah stand for kontras untuk warna yang diguna pakai antara background dan juga apa yang hendak ditunjukkan. Kemudian A adalah stand for alignment, S adalah simplicity, P adalah proximity, E adalah emphasize dan R adalah repetition. Okay, cikgu mengharapkan semua siswa telah pun mengetahui apa itu Casper dan menggunakan prinsip reka bentuk Casper ni di dalam pembangunan Google Site. Kemudian aplikasi interaktif yang digunakan adalah selaras dengan digital learning object. Bahan pengajaran yang akan dimasukkan ke dalam Google Site adalah mesti berkaitan dengan rancangan pengajaran harian, topik subjek pengkhususan yang diajar, iaitu bagi subjek PIMK 2073 menengah, PIMK 2073 rendah, Bahasa Arab 2073 menengah, Bahasa Arab 2073 rendah dan Tahfiz 2053 menengah. Okey, subjek ini difahamkan bagi pendidikan Islam juga perlu dibuat bahasa Arab. Okey. Walaupun RPH dalam bahasa Arab, arahan-arahan di dalam Google Site perlulah dalam bahasa Rumi yang boleh difahami oleh semua pensyarah teknologi. Okey. Seterusnya adalah strategi pelaksanaan. Okay. Strategi pelaksanaan ni, yang pertama, perlu ada papan cerita. Okay. Papan cerita ini adalah dengan format bagi papan cerita yang mana yang di bahagian atas adalah seperti mana permulaan RPH, kemudian diikuti oleh papan cerita Google Site. Okey, dalam papan cerita ni pada asalnya ada 1, 2, 3, 4 kolom, tapi kemudiannya ditambah dengan rujukan. Okey, di muka surat depan ni ini bagi kita punya Google Site, okey, untuk subjek bagi ambilan Oktober PDPP ambilan Oktober 2023, kami telah memutuskan untuk Google Site itu perlu ada set induksi, ada langkah 1 dan juga penutup. Okey. Di dalam papan cerita ini perlulah diletakkan apa yang hendak dibuat pada muka surat depan. Okey. Kemudian ada cetusan idea, ada langkah 1 dan juga penutup. Okey. Cikgu harap semua telah pun mempunyai idea lah bagaimana nak meletakkan papan cerita ataupun mungkin di sini cikgu boleh kongsikan. Diharapkan semua dapat melihatlah pada skrin cikgu.
Okey, ini merupakan satu contoh papan cerita yang mana ini adalah draft ataupun penceritaan sebelum Google Site tu dibuat. Maka dia merancang terlebih dahulu. Dia merancang terlebih dahulu bagaimana Google Site itu akan direka bentuk. Okey, pada pelajar ni, dia mulakan dengan meletakkan biodata diri dia, kemudian dia meletakkan RPH-nya, kemudian dia meletakkan juga papan cerita. Okey, dua perkara ni iaitu dia menunjukkan biodata diri dia, okey, dengan menggunakan Google Slide. Okey, kemudian dia memaparkan buku RPH dengan menggunakan PDF ataupun flipbook, dan juga dia menggunakan yang sama iaitu PDF ataupun flipbook pada menunjukkan papan cerita. Jadi di sini sudah ada 3 elemen penggunaan dan aplikasi digital. Okey. Apa yang perlu pada muka surat yang pertama ni tak ada sebarang arahan, cuma dia menunjukkan paparan dan hanya perlu sama ada student nak buka atau tak buka, atau audience nak buka atau tak, tu tak ada masalah sebab tak ada sebarang arahan di sini. Okey, kemudian apakah elemen yang ada dalam ni adalah elemen relationship. Okey, sebutkan dalam elemen 3R tu apa? Relationship, maksudnya dia nak membina hubungan. So dekat sini tak perlulah ada penyataan tentang guru mewujudkan ni, tak perlu ada. Cuma menyatakan bila dia buat biodata tu dengan menunjukkan RPH dia, menunjukkan dia punya papan cerita adalah sebagai satu kaedah untuk membina hubungan. Okay. Kemudian seterusnya adalah induksi ataupun cetusan idea di mana siswa ni dia pada asalnya dia nak letak gambar seperti orang membuat umrah, okey. Kemudian dia memaparkan YouTube, kemudian dia ada kata pinjaman dalam Canva, kemudian dia ada quizzes. Okey. Pada peringkat ni dia dah ada arahan yang mana dia minta audience dia apa yang anda lihat berdasarkan gambar ini. Dia mungkin arahan dia suruh tengok gambar tu, lepas tu sila tonton video, sila baca nota dan sebagainya. Okey, seterusnya langkah 1, okey, siswa menunjukkan mula menunjuk cara. Bagaimana menunjuk cara adalah dengan menggunakan Google Slide, dan dia arahan adalah sila baca nota berikut dengan teliti. Kemudian dia suruh jawab soalan word wall. Kemudian dia ada juga memasukkan nearpod dan juga hot potatoes. Okey, elemen penting di sini telah pun dimasukkan iaitu Google Slide, word wall, nearpod dan juga hot potatoes. 4 daripada itu, dan akhirnya dia meletakkan satu Canva dan CapCut dan juga voice form. Ini adalah tambahan bagi murid ini. Ni langkah 1, kita hanya menyediakan langkah 1 dan juga penutup. Okey. Cikgu harap jelas yang pada di sini. Okey. Kita kembali kepada slide. Okey. Rancangan pengajaran harian, okey, mestilah apa yang telah diputuskan dalam RPH yang macro teaching kalau pendidikan Islam tadi bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa Arab. Okey. Seterusnya okey. PDPC yang dihasilkan sekurang-kurangnya mesti ada 10 item. Maksudnya daripada induksi langkah 1 sehinggalah kepada penutup tu mesti ada 10 item digital. Okey, dan menggunakan 4 bentuk pengujian, aneka pilihan, struktur, mengisi tempat kosong, padanan dan lain-lain. Okey. Ini mesti ada. Ini ada kat dalam, telah tertulis di dalam PB yang diedarkan kepada semua pelajar. Jadi kena follow apa yang diminta oleh dalam PB tu untuk diimplementkan di dalam Google Site. Okey.
Antara multimedia interaktif pembelajaran yang disyorkan adalah gambar, imej pegun, klip video, animasi, klip audio, narasi, transisi dan efek yang sesuai. Dan wajib ada dekat dalam setiap siswa adalah 5 aplikasi ni, Hot Potatoes, Nearpod, Google Form, WordWall dan juga Quizzes. 5 ni kena ada. Okay, yang lain-lain tambahan tu boleh juga ada, tapi yang wajib ada kena ada Hot Potatoes, Nearpod, Google Form, WordWall dan Quizzes. Okay. Okay. Dan akhir sekali adalah tugasan persembahan penggunaan infografik. Okay. Ini adalah tugasan 3. Kat sini ada pembetulan. Okay, bukan tugasan 2. Ini adalah tugasan 3. Tugasan 3 adalah persembahan pengurusan grafik, iaitu infografik. Infografik adalah menggunakan kerangka TPACK yang dipelajari dalam mengintegrasikan teknologi. Aplikasikannya semasa membina persekitaran multimedia interaktif sesuai bagi pelajar mempelbagaikan kebolehan dan keperluan melalui pengurusan infografik. Maksudnya dah siap Google Site tu, okey, barulah buat infografik apa yang ada dalam Google Site masing-masing dan kerangka yang disyorkan adalah TPACK. Okey, penghasilan grafik adalah satu muka surat saiz A4 secara landscape ataupun portrait. Okey, mesti bersaiz A4. Okey, amalan plagiat tidak dibenarkan dan hasil tugasan akan ditolak. Okey, semua tugasan tadi perlu dimuat naik ke dalam Google Classroom kelas masing-masing. Okey, seterusnya adalah pada akhir pembelajaran, okey, pada akhir assignment ni, pada akhir PB, okey, susunan tugasan produk Google Site dan aplikasi interaktif adalah seperti berikut, iaitu 1 mesti ada RPH, kedua papan cerita dan yang ketiga URL Google Site masing-masing. Ini mesti ada. Dan pastikan Google Site yang dikongsikan atau diberikan itu adalah untuk public. Jangan letak MOE ataupun restricted to apa-apa. Sebab kalau tak buat dekat public, mungkin ada certain site tak boleh dibuka dan kami sebagai pensyarah untuk menilai gagal untuk melihat apa konten tu sebab akses denied, maka ia boleh digagalkan. Okey. Begitu juga yang kedua, muat naik semua infografik yang telah disiapkan dalam bentuk PDF atau JPEG ke dalam GC masing-masing. Ingat JPEG ataupun PDF. Jangan bagi link-link yang ataupun bentuk-bentuk yang sukar dibuka atau sukar di-download. Okey, infografik tadi. Kemudian setiap ni tugasan bagi Google Site perlulah dimasukkan juga muka surat depan. Okey, muka surat depan yang telah dikongsikan. Okey. Okey, dan juga dimuat naik ke dalam GC masing-masing. Okey. Okey. Di sini cikgu tunjukkan semula, okey, muka surat depan yang terkini, okey, Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam dan juga kat bawah ni Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ihsan, okey. Lepas tu IDUPI 2112, nama kursus adalah Teknologi dan Media.
Okey, kemudian nama, angka giliran dan sebagainya. Kemudian di bawah ni ada pengakuan. Okey, yang ni bertindan pula dia. Okey. Okey, yang ini nanti kamu betulkan dia ada pengakuan pelajar, okey, apa ni, dan penghantaran. Ini nanti kamu kena betulkan dia. Ada 3 table kat sini yang bertindan ni. Okey, dan pastikan dekat bawah ni ada JKA Ogos 2022. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan sedikit contoh. Okey, ini merupakan site yang telah dibina oleh pelajar PISMP tahun 2. Okey, pada muka surat pertama seperti yang tertulis di dalam rancangan dalam papan cerita dia meletakkan biodata. So adalah satu biodata. Kemudian pengenalan, apa pengenalan? Pengenalan dia adalah dia nak mengajar imbuhan awalan se, ke dan di dalam Jawi. Kemudian apa objektif pelajaran dia? Okey. Objektif pelajaran dia seperti mana yang terpapar di bawah ni, dia nyatakan juga dalam ni. Kemudian okey, pengenalan, objektif pembelajaran ni semua wajib perlu ada dekat dalam kita punya site ni. Okey, kemudian dia meletakkan RPH dia dalam bentuk PDF. Okey. PDF boleh dipaparkan dan dilihat terus di atas skrin. Ini adalah baik. Okey, berbanding dengan kita kena klik dia dan terkeluar daripada Windows. Itu kurang baik. Kalau yang sebaiknya adalah apabila PDF tu boleh dibaca macam ni terus atas skrin tanpa pergi ke Windows lain. Okey, seterusnya dia meletakkan papan cerita. Okey, papan cerita ni. Okey, lihat murid ni, student ni dia letak juga muka surat pertama tu, muka depan, okey, di dalam RPH-nya. Okey. Kemudian pada sebelahnya adalah papan cerita. Okey, ni adalah papan cerita dia. Okey. Seterusnya dia ada menu-menu tambahan. Okey, menu yang atas ni dia buat juga dalam menu-menu yang berimej seperti ini. Okey, sangat menarik. Okey, untuk sekolah rendah. Okey, sekolah menengah juga mungkin boleh pakai macam ni. Okey, di mana dia meletakkan buku teks. Okey, buku teks dan juga ada elemen murid dikenaki untuk membuka muka surat 45 teks. Okey, guru ini juga ada tambahan meletakkan suara yang telah direkod untuk didengarkan kepada student. Okey, walau bagaimanapun okey, tak dapat nak masuk ke dalam buku teks ni, mungkin link ni dah tak berfungsi. Okey, pastikan ketika kita membuat kita membuat kita punya site-site ni semuanya boleh berfungsi dengan memberikan dengan minta bantuan lah daripada orang lain ke kawan ke kan untuk dia check juga link-link tersebut. Okey, kemudian dia masuk kepada set induksi. Seindaksi adalah seperti mana dia meletakkan imej pegun iaitu bacaan doa, kemudian ada juga bacaan doa oleh guru tersebut. Okey. Okey. Seterusnya dia menggunakan ada YouTube, okey, untuk guru. Jadi untuk makluman semua, okey, kat sini bila ada YouTube, nyatakan di mana YouTube ni diambil kemudian diletakkan dekat dalam rujukan tadi. Ni, rujukan. Kat sini rujukan. Okey, katakan dia buat dekat dalam induksi, so letaklah dekat mana YouTube tu diambil. Okey. Okey, ni adalah sebagai satu kawalan metadata lah sebenarnya. Okey. Seterusnya,
Okey, mari menjawab soalan. Okey. Dia menggunakan apa ni? Mari menjawab soalan ni. Dia menggunakan Google Form. Okey. Sekarang ni elemen-elemen yang telah digunakan adalah telah pun rasanya melebihi 5. Okey, yang telah kita minta tadi 10 dan 5 daripadanya adalah mesti ada hot potatoes, kena ada near pot dan sebagainya. So kita tengok pada langkah 1. Okey, kemudian murid telah pun mula menggunakan, okey, cuba sebut perkataan yang diberikan. Okey, dia menggunakan Padlet di sini. Kemudian dia menggunakan apa ni? Wall. Right. Okey. Quizzes. Langkah 2. Ni dia ada worksheet. Dia ada quizzes. Dia adalah worksheet. Okey. Okey, dia ada hot potatoes. Okey, bagus. Dia ada Jamboard. Okey, yang ni sebab dia perlu buat langkah 2 dan langkah 3, tapi kita hanya buat set induksi langkah 1 dan juga penutup. So dan ada penutup. Okey, dia tak ada buat near pot kat sini. Okey, walau bagaimanapun masih lagi diterima sebagai satu site yang agak menarik. Okey, yang mana kebanyakan daripada apa yang dibuat di banner sendiri. Okey, berbanding dengan dia mengambil daripada luar, mana dia rekod suara dia, okey, dan dia bagi arahan dan dia sendiri yang membaca doa dan sebagainya. Okey, diharapkan dengan perkongsian pada hari ini dapatlah sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada semua. Okey, cikgu mengharapkan sekiranya ada sebarang pertanyaan sepanjang pembelajaran kita dalam tempoh online dan juga e-pembelajaran ni, bolehlah WhatsApp ataupun email, bagi membantulah bagi membantu semua untuk menyiapkan kita punya Google Site ni pada 14 Mac 2024, manakala infografik adalah pada 28 Mac 2024. Okay. Dengan ini berakhirlah taklimat cikgu yang berkaitan dengan pentaksiran berterusan EDUP 2113. Okey, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, kelemahan sepanjang taklimat ni disampaikan. Okey, cikgu harap sekali lagi cikgu mohon sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah hubungi pensyarah masing-masing ataupun boleh juga WhatsApp terus kepada cikgu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.